Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MSI Malaysia hari ini, edisi Rabu 18 Mei bersama dengan 17 Syawal. Wah, pantas waktu lalu ya. Dah sampai ke lagi Syawal yang ke-17. Dan saya pasti ini antara bulan yang masih lagi semangatnya berkobar. Kadang-kadang nanti hujung minggu ada yang buat rumah terbuka, jumpa kawan-kawan, sahabat handai dan juga sanak saudara untuk berkumpul. Pastinya kita juga kena menjaga kesihatan kita juga kan. Makan-makan juga, jangan terlalu banyak makan sangat. Jaga berat badan. Itu dia. Semoga langsing dan kekal bermaya. Sebab kita pun masih ada banyak tanggungjawab untuk dilunaskan. Di samping kita, jangan lupa untuk menambah ilmu. Kerana zaman sekarang kita nampaknya ekonomi kembali rancak. Macam kita boleh buat, kita boleh berkunjung sana-sini. Jadi semoga yang semua ni dengan kerja kembali mendapat satu yang bermakna, yang terbaik. Yang paling penting kita kena kuatlah seperti dari segi emosi, spiritual, mental, fizikal untuk tahu cabaran mendatang yang penuh dugaan ini. Baik. Cakap pasal cabaran, hari ini kita nak sentuh berkenaan dengan satu lagi cabaran yang pastinya mungkin tidak semua yang mengalaminya. Tetapi bagi mereka yang mengalami tentang isu ini, permasalahan perumahan terbengkalai. Ini yang sebenarnya menjadi satu titik hitam juga buat mereka bila dah bertahun-tahun beli rumah tak siap-siap. Duit dah banyak keluar tapi rumah tu tak siap-siap. Itu dia. Dalam kes yang pernah kita lakukan di MHI, bila mana pemilik tu dah pun meninggal, rumah masih tak siap. Ya, kadang-kadang sebab duit rumah sewa sekarang pun bayar, duit rumah sendiri pun bayar, tapi rumahnya tidak wujud. Betul. Sebabkan ini berlaku kerugian yang berlipat kali ganda dan tertekanlah kerana tak dapat pindah. Dan bila dibuat sebarang perjumpaan dengan orang yang senasib ya, mereka berkumpul tapi tiada tindakan. Sedangkan pemaju ni ada juga kes yang dia tutup yang ini, dia buka pula yang lain atas nama yang berbeza. Betul. Dan itu berterusan sampailah kasihanlah. Jadi apa yang dapat kita bantu mereka ada boleh nanti kongsikan bersama kami di MHI, di Facebook ataupun anda hubungi kami di talian yang kami tertera di 03 7722 5656 untuk berkongsi tentang isu ini, rumah terbengkalai. Dan kita nak bantu kalian juga, apakah hak anda sebagai pembeli dan bagaimana kadang-kadang kita tak tahu mana arahnya, mana jalannya. Kadang-kadang dia bola kan, jumpa orang ni, pergi jumpa orang ni, jumpa orang ni, jumpa orang ni. Okey, apa kata kita saksikan terlebih dahulu berkenaan dengan kompilasi video tinggal yang rumah terbengkalai ini. Kita sama-sama saksikan. Rangkumannya. Okey, dan sebenarnya ia melibatkan keresahan yang berlipat kali ganda. Dan mereka ni, misalkan ada gaji ni, portion sekian-sekian ni untuk bayar rumah saja. Betul. Tapi rumah tak siap, menyebabkan terpaksa menyewa. Jadi dah pun ada dua kos yang berbeza. Dan bila diajukan pemaju entah hilang ke mana dan hubungi pun macam tak berjawab. Jadi diajukan pada perusahaan pengguna. Pengguna pun tak boleh buat apa sebab pejabat tu memang dah tak ada. Jadi terpaksa berurusan dengan pihak bank, diburu mungkin loan ke semua. Masalah tu berlipat kali ganda. Baik. Kita nak terus bersama dengan mangsa yang mengalami isu ini. Kita nak tahu bagaimana yang dilaluinya. Kita nak bersama dengan Puan Roziawati Rokman di talian, berada di Kelantan sekarang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Puan Roziawati beli rumah pada tahun bila tu? Sebenarnya rumah tu suami saya yang beli pada tahun 2007. 2007? Bermaksud, ya betul. Ui, dah 15 tahun. Jadi kalau tengok rumah tu apa yang berkembangnya? Atau memang memang tak nampak macam rumah dah? Ada buat? Kalau tengok masa kami datang, rumah ni dah naik semak samun. Lepas tu banyaklah barang-barang yang pemaju lama tu tinggalkan, tak sempat nak buat. Jadi apa alasan pemaju dapat hubungi mereka? Pemaju tak dapat hubungi. Dalam tempoh 15 tahun tu apa yang dilakukan? Ataupun memang dia beri notis ke kita, okey mungkin kalau ikutkan siap bila puan? Kalau ikutkan siap tahun 2009 2010 macam itulah. Dalam masa 2-3 tahun selepas beli saja ya. Dan bila lambat siap tu berapa lama mereka kata okey minta penangguhan tu pada peringkat awalnya? Surat sampai tapi rasanya tahun 2011 macam itulah. Saya pun tak pasti sebabnya surat tak pernah sampai. Yang sampai surat daripada LPPSA. Okey. Jadi ketika itu bila dalam keadaan sebegini kan, apa tindakan yang Puan Roziawati lakukan? Sebab kita kadang-kadang tak tahu kan nak cari punca mana dan sebagainya. Apa yang kalian lakukan? Masa kita orang nak pindah sini,
terpaksalah berkorban masa, tenaga untuk siapkan apa yang patut. Sebabnya masalah infrastruktur salah satulah. Sebab saya duduk pun kat sini, infrastruktur memang tak ada. Okey, baik. Jadi adakah bersepakat dengan mereka yang senasib pembeli rumah di kawasan yang sama untuk lakukan sesuatu pada waktu itu? Cari pemaju ke bagaimana kan? Ataupun buat macam bantahan ke? Pernah. Tahun 2009, tahun 2019, tahun 2020 pernah lah. Ada wartawan turun, datang tengok kita orang punya perumahan ni. Tapi tetap macam ni jugalah. Tetap macam ni juga. Maknanya memang tak dapat jumpa dengan pemaju langsung ke bagaimana? Memang tak dapat jumpa pemaju. Lepas tu pergi pejabat pun memang dah tutup terus dah pejabat tu. Baik. Ini antara kita biasa dengar juga kan permasalahan ini, pemaju tutup dan bankrupt tutup, kadang-kadang bertukar tangan pula pemaju. Lepas tu bankrupt juga lagi. Kontraktor pun bertukar tangan juga, jadi lebih complicated. Dan untuk kita mendalami isu ini dan juga mungkin ada jalan keluarnya, kita nak bersama dengan Peguam Hartanah iaitu Cik Nur Nabilah Muhammad Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Tadi dah dengar sedikit bagaimana jawapan yang kita dengarkan daripada Puan Roziati. Nak tanya, sebelum tu, kalau projek terbengkalai dengan lambat siap, apa ada beza tak? Sudah semestinya ada beza. Sebenarnya perbezaan definisi projek terbengkalai dan juga projek lewat siap ni sebenarnya penting untuk pembeli tahu sebelum mereka ambil tahu apa tindakan yang mereka boleh ambil lah. Kalau projek terbengkalai ini adalah melibatkan projek yang mana pemaju gagal ataupun tak boleh siapkan dalam tempoh perjanjian jual beli dan dah melebihi 6 bulan secara berterusan. Tetapi sekiranya pemaju itu belum digulungkan dan progres tu ada tapi sangat perlahan, maka projek tersebut kita tak boleh kategorikan sebagai terbengkalai. Itu hanyalah projek yang bermasalah dan lewat siap sahaja. Itulah perbezaan dia. Dan dari situ baru kita boleh penting untuk pembeli ambil tahu supaya mereka boleh tahu apa tindakan yang sewajarnya untuk diambil. Jadi ini sebab implikasinya macam itulah dari segi hubungan dengan pihak bank, kemudian implikasi dari segi pemaju tu kan. Jadi kadang mereka ni macam buntu nak mula yang mana sebab mungkin dah tempohnya pun makin lama makin bertambah kan. Jadi bagi mereka yang betul-betul macam tak tahu nak di mana bermula, dapat berikan panduan yang ringkas bagaimana? Okey, pandangan saya dan cadangan saya, sekiranya anda adalah salah satu mangsa yang terlibat dengan projek terbengkalai ini, apa yang anda boleh lakukan adalah anda boleh merujuk kepada pihak peguam untuk mendapatkan nasihat. Apa yang saya boleh cadangkan, sebab akta kita berkuat kuasa 1 Julai 2015, ada menyatakan hak pembeli untuk membatalkan perjanjian jual beli itu. Sekiranya mereka dah tak berminat lagi untuk meneruskan perjanjian jual beli, mereka boleh batalkan dengan syarat mereka perlu berbincang bersama pihak bank yang membiayai perumahan tersebut dan kemudian mendapatkan surat pengisytiharan daripada pengawal perumahan. Pengawal perumahan ini adalah merupakan satu badan yang dilantik oleh menteri untuk mengawal projek-projek perumahan lah. Jadi mereka akan mengisytiharkan bahawa ya benar pemaju ini memang gagal menyiapkan projek dalam tempoh 6 bulan berterusan dan layak diklasifikasikan sebagai projek terbengkalai. Jadi setelah adanya dua syarat ni dipenuhi, maka pembeli boleh membatalkan perjanjian jual beli itu bersama pemaju. Ini adalah salah satu cara yang boleh dilakukan. Dan kalau ikut rekod, bagaimana peratusan kesuksesan dalam proses itu? Sebab itulah saya cakap apa-apa yang pembeli mahu lakukan, mereka lebih mudah untuk melantik peguam sebab peguam boleh menjadi orang tengah untuk berbincang dengan bank. Sebab boleh saya katakan pihak bank ni kita perlu ada berbicara untuk berbincang dengan mereka bagaimana proses bayaran, adakah boleh ditangguhkan ataupun boleh mendapat membuat penstrukturan jadual ataupun sebagaimana. Sebab kalau pembeli sendiri yang melakukan, mereka pasti tak tahu nak cakap apa ataupun bagaimana. Kena cari peguam dulu. Kalau dari sudut pandangan undang-undang, saya mencadangkan yang sebegitulah. Baik. Okey, Puan Roziawati. Okey, saya nak tanya, bila mula duduk di rumah ni? Awal tahun, bulan 2. Bulan 2, okey. Bagaimana kalian membuat keputusan bahawa tak apa,
apa pun jadi, kita masuk je rumah ni, kita buat sikit-sikit. Sebab difahamkan bermula Puan Roziati seorang je kan yang masuk ke kawasan rumah tu kan? Tak, saya orang yang ketiga. Okey, maknanya yang terawal kan? Jadi bagaimana kalian betul. buat keputusan nekat tu untuk masuk ke situ dan lakukan sedikit usaha-usaha untuk duduk di situ dan sebagainya walaupun tak berapa siap sangat. Okey. Kami decide untuk buat rumah ni sebabnya suami kena posting daripada KL ke Kelantan. Jadi kenapa kami nak sewa sedangkan kami dah ada rumah kat Kelantan kan? Jadi kami buat jugalah sampai siap. Jadi ketika dah masuk situ, mungkin kawasan yang terbegalai ini, apakah reaksi? Mungkin ada wakil daripada pihak pemaju yang datang untuk meninjau? Macam mana? Ke memang tak ada langsung? Memang hilang langsung? Tak ada. Memang tak ada langsung? Cuma baru-baru ni, tak ada langsung. Cuma baru-baru ni, minggu lepas kalau tak silap saya, KPKT ada turun lah dengan Majlis Pembadaran untuk tengok kawasan perumahan ni lah. Sebab mungkin kita tak tahu di mana tahap kesediaan rumah tu. Mungkin CF je pun tak ada kan. Bimbang juga aspek keselamatan. Jadi macam mana, apa timbang tara yang dibuat oleh pihak puan untuk memastikan keselamatan lah paling utama, sebab ditinggal lama, kemudian dari segi faktor keselamatan, sebab dia pun tinggal mungkin ada yang tak lengkap kan, bimbang nanti ada berlaku apa-apa. Macam mana puan? Itulah saya pun risau juga benda-benda macam tu kan. Sebabnya kita sebab rumah dah lama terbiar, jadi sebelum kami pindah, kami dah cek apa yang segala kerosakan yang ada dalam rumah. Lepas tu masukkan elektrik, air, masalah air tu kami tak dapat air kerajaan lah. Kami guna air boring. Okey, sekarang ni dah berapa ramai dah jiran yang pindah ke situ juga? 3 orang. Memang 3 orang? Maksudnya semua buat sendiri ya? Ya. Okey. Sendiri semua. Cik Nabila, bagaimana melihat situasi ini? Itulah yang saya katakan, sebab pembeli ni dia membeli rumah sebelum penguatkuasaan yang saya cakap sebentar tadi. Jadi apabila terjadi perkara ini, memang perlu campur tangan Menteri Perumahan dan juga kerajaan tempatan lah. Yang tadi kalau kita lihat dalam video call tadi, memang dia ada kata memang ada lawatan daripada pihak KPKT, betul tak? Jadi mereka yang sebenarnya dipertanggungjawabkan untuk mencari pemaju-pemaju dan juga kontraktor-kontraktor penyelamat bagi membantu mangsa-mangsa ini sebenarnya. Jadi untuk mereka memang aduan daripada Jabatan Perumahan Negara saja yang tinggal untuk mereka menyelesaikan masalah mereka lah. Jadi dalam konteks mereka ni bertindak sendiri macam mana? Sebab okey, kita ada sebenarnya rezeki bagi rumah pekerjaan. Itulah sebenarnya saya sangat terkejut juga. Tapi kalau diikutkan sebenarnya nasihat saya, selagi tidak terima kunci ataupun tiada apa-apa maklumat daripada pemaju, janganlah kita bertindak secara sendiri, sebab belum lagi tiada hitam putih maksud saya yang mengatakan rumah itu dah diserah milik kepada pembeli. Jadi perbuatan pembeli yang masuk elektrik sendiri ke, gunakan air dan sumber macam mana, anda sebenarnya menutup lagi ruang anda untuk menyelesaikan masalah itu. Anda menjadikan masalah itu bertambah rumit daripada keadaan sedia ada. Mungkin kalau pemaju muncul yang menjadikan itu juga sebagai kes. Ya, mereka akan menggunakan poin itu untuk mengenakan pembeli itu semula. Maksudnya dia akan kata rumah tu asalnya sepatutnya sebegini, tapi anda dah buat dia jadi sebegitu. Jadi bukan yang seperti dia jual. Itu boleh jadikan poin mereka untuk tak nak bertanggungjawab lah untuk lepas tangan. Okey, Puan Roziati, saya percaya mungkin tekanan yang membuatkan kalian mengambil keputusan nekat untuk pindah ke rumah itu. Mungkin boleh ceritakan kepada kami sebenarnya bagaimana menjadi masa. Mungkin Puan Roziati saja yang melaluinya kan. Kita tak tahu. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Tapi kami dah beli rumah ni, dah lama tunggu nak masuk rumah. Tapi kalau kami terus tunggu, sampai bila kami nak duduk rumah sendiri kan? Sebab
Rumah ni tiap-tiap bulan sampai sekarang pun kami masih bayar. Lepas tu ada penambahan bayaran pula tu. Jadi Bebanan. jadi kan? kami ya betul, bebanan pada kami. Takkan kami nak bayar rumah ni lagi, lepas tu nak sewa rumah kat luar lagi. Lagipun sekarang kos sara hidup kan dah meningkat, jadi kami perlu berjimat lah. Patutnya kena ada ni lah orang tengah yang sepatutnya yang mendekati mereka kan. Siapa kita nak pilih? Wakil rakyat ke? Bagaimana? Ya, memang perlu ada campur tangan menteri itu sendiri. Sebab mereka ni dah tak boleh nak melalui apa orang kata, melalui tiada akta kita yang pada ketika mereka beli tu yang melindungi mereka. Melalui peguam pun kita hanya boleh berbudi bicara bersama pemaju dan juga pihak bank dan sebagainya. Jadi campur tangan Menteri Perumahan itu adalah sangat penting untuk membantu mereka sebenarnya. Jadi itu sajalah yang boleh saya cadangkan. Puan Roziawati, di kawasan tu ada berapa unit sebenarnya kalau ikutkan di keseluruhan taman tu? Okey, taman saya ada lebih kurang 80 unit. 80 yang rumah. Berpenghuni sekarang 3 saja? Yang 3 saja. Mungkin kebimbangan faktor keselamatan macam mana? Sebab kawasan lain kan macam tak ada penghuni kan, mungkin kawasan Sebab Samun kan? yang wujud 3 saja. Betul tu. Semak Samun tu memang tak dinafikan lah. Memang risau sangatlah, takut ada haiwan-haiwan yang berbisa kan. Itulah suami pun selalu bersihkan kawasan-kawasan rumah, jadi tak semak sangatlah. Laluan pun okey boleh masuk. Tadi Puan ada cakap kan siapa datang yang KPKT. KPKT. Jadi apakah tindakan selepas KPKT. itu? Apa cadangan mereka supaya solusi terdekat ini? Cadangan mereka hari tu diorang ada bagi cadangan lah untuk penambahan loan untuk diorang baik pulih kawasan perumahan ni. Kena tambah sikit lah. Tapi penduduk kat sini kalau penambahan diorang tak nak. Kalau pengeluaran balance yang ada dengan LPPSA tu mungkin kami setujulah untuk infrastruktur. Tapi status pemaju memang tak tahu langsung ya? Saya dapat tahu daripada KPKT hari itu pemaju yang baru, tapi tak baru sangat lah, yang kedua lah tak silap saya. Diorang ada hantar surat mahkamah yang menyatakan bahawa pemaju lain tak boleh nak ambil alih tempat ni. Yang boleh bagaimana tahu bagaimana atas Cik Nabila tentang yang tak boleh ambil? Sepatutnya itulah yang saya cakap, apabila KPKT telah menerima aduan untuk rumah-rumah sebegini, mereka yang melantik pemaju tersebut. Jadi kemungkinan tak boleh beralih tangan tu adalah disebabkan KPKT telah melantik satu-satu pemaju untuk bertanggungjawab mengendalikan projek tersebut. Tapi kalau terbengkalai tak boleh. Mungkin salurannya tak betul saya rasa. Sebab tiada istilah tak boleh take over kalau tak ada sebab yang tertentu. Kalau ada sebab yang macam tak boleh terbengkalai kan, pemaju dah take over terbengkalai juga. Jadi kalau ada pemaju yang dah bersedia nak membantu, tak mungkin boleh tak boleh. kan? Sepatutnya boleh, mungkin salurannya yang tak betul. Betul dia. Pasti pun risau faktor keselamatan. Ya. Hanya faktor tentang haiwan macam manusia, tapi juga mungkin jenayah dan sebagainya. Kawasan memang mungkin penagih dadah bersarang di situ kan. Sebab mungkin kawasan security-nya tu penting lah tu. Dan lagi satu saya nak sentuh berkenaan penambahan loan tadi yang Puan tu katakan ya. Memang kita tak dapat nak lari daripada kos-kos tu. Saya bukan menyokong untuk mereka menambah kos-kos tu, tapi seperti yang kita tahu sekarang semua harga memang sedang meningkat naik. Sudah semestinya bahan binaan pun akan naik. Jadi memang ini meletakkan situasi yang sukar untuk pemaju, sama ada diorang nak rugi ke ataupun macam mana nak settlekan rumah ni dalam tempoh dengan kos masa sekarang. Betul. Kita mengharapkan apa yang kita bawakan hari ini dapat membantu ramai lagi mangsa perumahan terbengkalai ini. Pastinya kita juga mengharapkan ada pihak yang sepatutnya dapat membantu mangsa-mangsa ini untuk mencari jalan yang terbaik daripada penindasan. Saya rasa ini boleh kata penindasan. Sebab begini teranaya sebab ialah rumah nak duduk tapi macam tak siap lagi, tiada pilihan, dan juga
Yang paling penting supaya mereka ni terlindung daripada nanti terikat undang-undang. Seandainya nanti dilantik pemaju yang baru ke, ada nanti provokasi yang menyukarkan lagi pada hari yang akan datang. Diharapkan ini mendapat perhatian daripada pihak yang sebenarnya sebab mereka ini perlu dibantu cepat mungkin sebab ia melibatkan masa depan isi rumah itu sendiri. Baik. Terima kasih diucapkan Nur Nabilah Muhammad Aris, Peguam Hartanah Kita, dan juga Puan Roziawati Rokman yang sudi bersama kami dan berkongsi. Ini mungkin bukan semua orang nak berkongsi kan dengan tindakan berani kalian ini, tapi kita harapkan yang terbaik mungkin ada nanti selepas ini ada pihak yang dapat membantu kalian juga ya. Itu dia, ada pihak yang turun padang untuk membantu sampai selesai semuanya sebab ia libatkan aspek keselamatan dan semua sekali. Baik. Kita nak berehat seketika, Fatri. Selepas ini kita akan kembali. Kita nak tinjau tentang jelajah aspirasi keluarga Malaysia edisi Sabah untuk anda nikmati tentang pertanian selepas ini. Masih di Malaysia, kenapa tu? Tarian apa? Tarian sukatilah apa-apa. Baik, raya hari tu raya mana? Ya. Raya hari tu raya mana? Di Darul Rizwan dan juga Darul Naim. Suka bandar ke suka kampung? Semua saya suka. Puncak desa atau di mana-mana saja. Sebab saya berjiran dengan ni, sahabat ni. Siapa ni? Cameraman ni memang. Oh, ni Rudy Hadi ni. Dia beraya di gunung memang menarik. Pastinya kalau kita berada di bandar, sesekali mesti kita nak macam melihat pemandangan kampung kan yang menamai, bukan saja raya aja. Ada sawahnya, ada padinya, ada pokok-pokok, ada ayam, ada kambing lembu, semualah pemandangan yang cantik. Dan tapi nak juga yang unik sesekala. Betul, ada tambah nilai di situ. Kita nak bawa kalian melihat ni suasana yang sangat indah. Bagaimana seseorang ini dia punya minat yang luar biasa, dibuat kincir air ni. Bagi nak tambah kincir air pula. Kincir angin. Sebab tu ingat kampung saya di Belanda. Really? Okey, kincir angin dekat suasana kampung dekat Kepala Batas. Berbatas? Bukan Amsterdam? Okey, tak apa. Ini rangkuman yang menarik untuk anda. Mungkin inspirasi untuk kita jadikan kampung desa yang menawan. Saksikan. Berbekalkan bakat yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala, botol plastik dalam tong sampah pun boleh jadi cantik dan berharga. Kreativiti dimiliki Burhan Ahmad, 53 tahun, menghasilkan kraft tangan berasaskan barangan terbuang untuk dijadikan kincir angin mengikut imajinasi tersendiri tanpa meniru mana-mana idea, membawa pendapatan sampingan daripada modal minimum. Usaha dilakukan bekas pemandu lori ini menarik perhatian siapa sahaja yang melalui jalan Kampung Aman, Kepala Batas Pulau Pinang apabila melihat kincir angin pelbagai warna berputar. Burhan yang tidak dapat bertutur dengan sempurna selepas menjalani pembedahan membuang peti suara akibat penyakit kanser lidah yang dialami 20 tahun lalu, diwakili anaknya Muhammad Rizwan, 19 tahun. Menurut anak ketiga daripada 5 beradik ini, idea untuk menghasilkan kincir angin ini tercetus apabila perintah kawalan pergerakan kedua selepas ayahnya melihat melalui media sosial. Dia timbul tu dari tengok YouTube lah. Dia mula kat situ lah. Dia tengok sikit-sikit tapi yang lain tu dia olah lah. Macam dari badan kapal terbang ni kan. Dia olah sikit Macam cuma kipas-kipas ni, macam potong-potong tu semua dia olah sendiri. Semua dia ambil idea tu je. Menurut Muhammad Rizwan yang senang disapa Wan, setiap pagi dia akan menemani ayahnya ke kawasan pembuangan sampah untuk mengutip botol mineral terbuang. Setelah selesai mengutip, mereka akan membersihkan botol sebelum dijemur untuk proses pengeringan. Penghasilan kraft tangan ini memerlukan kesabaran dan nilai kreativiti yang tinggi. Bagi menyiapkan satu kincir angin, ayahnya mengambil masa 30 minit dan dalam sehari mampu menghasilkan 15 ke 20 kincir angin. Kraft tangan ini juga dijual pada harga RM5 sehingga RM25, bergantung kepada saiz dan reka bentuk.
Kini ayahnya mampu menghasilkan 3 bentuk kincir angin, iaitu kapal terbang, ikan dan sotong. Mula-mula ayah ambil botol mineral lah. Lepas tu basuh dulu, basuh sampai bersih. Lepas tu jemur dulu, bagi kering. Lepas tu baru potong. Potong ikutlah step. First badan dia potong lah, buat ekor ikan. Lepas tu macam kipas pula. Potong ke bagi potong ke buka lah, bagi dia terbentang. Tu potong. Kira ikut kipas, bagi bentuk kipas terus. Kincir angin yang dihasilkan ayahnya mendapat permintaan tinggi dan penggemar barangan kraftangan sehingga ke Sungai Petani Kedah. Abang kalau macam Wan buat video post kat TikTok ke, Facebook ke, kalau ada macam ramai sambutan, kalau boleh support tu, support lah. Sebab bukan apa, sebab ni usaha ayah yang buat kan. Sebab nak support dia, bagi dia ni kan. Sebab lagi tu ayah sakit kan. Nak juga tengok dia happy kan. Kalau boleh tu, kalau macam ramai yang suka tu, mainlah in support lah. Kira belilah banyak-banyak tak apa. Melihat keadaan kesihatan ayahnya yang semakin uzur, Wan berhasrat untuk meneruskan kerja tangan ayahnya dan mengembangkan lagi perniagaan kincir angin ini. Dia merupakan satu-satu anak yang mewarisi bakat ayahnya dan bercita-cita untuk mempromosikan kincir angin ini menerusi perkembangan teknologi media yang ada pada ketika ini. Cantik. Ada setengah orang, kalau setengah orang kalau dilihat botol yang biasa tu ada sebagai bahan terbuang biasa, sampah. Tapi ini di-upgrade lah, benda kreativiti itu kan. #nilai ekonomi sampah. Itu dia, warna-warni dan juga mungkin diuji dengan kesakitan, namun dia bangkit dengan 1000 kreativiti untuk membantu masyarakat. Baik, selepas ini kita nak berehat seketika. Nanti baru kita nak pergi Sabah ni. Tu, jelajah ya untuk memberikan informasi terbaik untuk Belanda rakyat. pergi Sabah. Ya, selepas ini di MHI, terus bersama kami. Masih dalam MHI Malaysia hari ini, kita berbincang tentang sesuatu yang menarik untuk rakyat Malaysia. Kita berkaitan dengan jelajah aspirasi keluarga Malaysia edisi Sabah yang pasti memberikan manfaat kepada rakyat. Nak bersama dengan yang berbahagia, Datuk Haslina Abdul Hamid, merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Makanan ataupun MAFI, untuk berkongsi tentang karya yang menarik ini. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Datuk, pastinya nanti ramai tak sabar untuk menyaksikan edisi Sabah kali ini kerana melibatkan sesuatu yang unik, memberikan manfaat kepada rakyat. Jadi macam mana persiapan pihak kementerian untuk memberikan sesuatu yang bermakna, terutama mereka yang berada di Sabah yang menantikan sesuatu yang menarik untuk manfaat kepada rakyat? Silakan, Datuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi Fitri ya. Pertama sekali saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak TV3 lah, khususnya Malaysia Hari ini atas jemputan ya sesi terpuramah kita secara live pagi ini. Di kesempatan ini juga saya ingin saya rasa belum kelewat lagi lah untuk saya ucap selamat Hari Raya Aidilfitri daripada semua warga Malki kepada semua penonton setia MHI. Alhamdulillah, saya amat berbesar hatilah kerana diberi ruang menerusi rancangan ini untuk kita berkongsikan apa tadi Fitri dah sebut, program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia AKM ya, yang insya-Allah bakal kita adakan pada 20 hingga 22 Mei nanti di negeri Sabah. Dan tadi saudara Fitri kita ada sebut macam mana persiapan kita lah jelajah ni. Of course kita ni tak sabar sebenarnya. Saya sendiri amat teruja bila kali ini kita buat di Sabah yang dipilih oleh pihak Kerajaan Persekutuan selaku tuan rumah ya bagi program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. Mana yang kita tahu Sabah ni juga merupakan negeri di bawah bayu yang sememangnya terkenal dengan keindahan flora dan fauna serta merupakan sebuah negeri yang unik dan juga dipenuhi dengan pelbagai jenis
destinasi pelancongan yang boleh kita lawati lah ya. Dan seperti yang kita ketahui, dengan lebih daripada 40 etnik suku kaum, jadi tak heranlah Sabah ni mempunyai kepelbagaian, terutamanya dari sudut budaya dan juga makanan senepai lah. Baik. Dan makluman, ya Fitri. Datuk, sebab kita melihat sebelum ni banyak ditajuk oleh kementerian yang berbeza. Kali ini Datuk diberikan amanah ini, pastinya ingin memberikan satu juga yang bersifat inklusif untuk semua, yang melibatkan keterangkuman semua pihak ya. Dan kalau di Sabah pun banyak etnik yang ada, terutama dalam melibatkan hal yang pertanian ini, pastinya ada sesuatu yang unik akan ditawarkan kepada mereka yang untuk memberikan impak yang berbeza setiap kali kunjungan ke bumi Buah Bayu ini. Silakan Datuk. Ya, seperti yang kita ketahui lah, program Aspirasi Keluarga Malaysia ni, dia ni merupakan ilham, inisiatif lah, brainchild lah oleh yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sendiri, yang mana penganjuran ni dibuat di tingkat negeri. Dan kali ini MAFI pula, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan ni merupakan kementerian peneraju yang ini sebenarnya Fitri ya, merupakan kita telah adakan sebelum ini selain daripada yang the main one in KLCC yang kita dah lancarkan pada kita dapat di Johor, dan ini ketiga di Sabah yang merupakan kesinambungan daripada kejayaan pelaksanaan program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia ya. Dan dengan keunikan konsep tadi telah disebut berbentuk perkhidmatan langsung dan bantuan kepada rakyat. Jadi MAFI sebagai Kementerian Peneraju ni, kita dah merancang dan memastikan pelbagai pengisian yang menarik dan interaktif lah untuk kita laksanakan sepanjang program, agar inisiatif-inisiatif kerajaan pusat dan negeri dapat kita sampaikan secara langsung kepada rakyat. Dan alhamdulillah ya, MAFI kita telah dapat kerjasama daripada pelbagai kementerian di peringkat persekutuan dan juga usaha-sama yang baik daripada Kerajaan Negeri Sabah selaras dengan visi Keluarga Malaysia. Nanti saya maklumkan anda. Itu dia. Silakan. Dan Datuk melihat kepada aktiviti yang disediakan, saya tengok wow, impresif, ada 73 aktiviti semuanya yang pentas utamanya dengan lain macam program bermaksud betul-betul full blast lah untuk memberikan impak yang maksimum kepada rakyat nanti ketika kunjungan dan jelajah itu, Datuk. Betul, Saudara Fitri. Program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia ni tadi disebut bersifat inklusif. Kita nak meraihkan semua pihak. Jadi kita berlandaskan kepada konsep Hari Terbuka Malaysia, yang mana pada hari tersebut jabatan agensi kerajaan akan menawarkan perkhidmatan kaunter secara terus kepada pengunjung yang hadir. Jadi dalam keunikan tu kita menerapkan elemen-elemen pengisian yang melibatkan kita divided into 3 segments lah, yang melibatkan kebajikan dan sosial, ekonomi dan juga alam sekitar. Dan sepanjang program yang akan berlangsung di Sabah nanti ya, macam contoh tadi saya sebut, untuk kebajikan dan sosial kita ada program melibatkan gotong royong, perkhidmatan saringan kesihatan secara percuma, perkhidmatan servis kenderaan, persembahan sambutan. Kita tahu Sabah nanti akan dalam sebulan ni dia giat melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk sambutan keamatan ya dan citra budaya Sabah. Jadi selaras dengan itu kita bersama-sama lah meraihkan juga keamatan dalam segmen ini. Dan juga untuk segmen ekonomi yang kita akan tampilkan, kita akan adakan sesi consultation ya, macam business matching, karnival kerjaya dan pelbagai. Dan untuk segmen alam sekitar ni, kita MAFI kan, Kementerian Pertanian, jadi kita libatkan segmen yang ada penanaman pokok, kita fokus pada pokok kelapa ya di sana, dan pelepasan benih ikan. Kita akan ada juga kempen-kempen kesedaran berkenaan dengan pelindungan haiwan liar. So mandangkan MAFI sebagai Kementerian Peneraju pada ini, kita juga ambil kesempatan untuk membagaikan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran awam ya mengenai sektor pertanian. Dah semua ketahui pertanian ni, agenda food security ni sangat penting sekarang ni, dan kita mengadakan program pengetahuan mengenai
pembangunan kapasiti pertanian, demonstrasi pertanian bandar. Ya? Baik. Semoga memberikan manfaat kepada rakyat di Sabah dan juga menjadi pencetus untuk aktiviti yang berikutnya yang berlangsung 20 hingga 22 Mei ini bermula jam 9 pagi hingga 8 malam. Pada aktivitinya untuk buat kata tadi, Datuk kata inklusif, melibatkan kita rangkuman dan memberikan manfaat kepada semua yang ada sesuai dengan konsep keluarga Malaysia dan berlangsung di Sabah International Convention Centre, Kota Kinabalu, ISACC. Baik, terima kasih lagi untuk Datuk dengan waktu yang terhad ini. Semoga memberikan inspirasi dan juga keseronokan dalam kita meraihkan Aidilfitri. Pada saya sama dapat manfaat untuk cetuskan pengisian dalam jiwa dan keluarga Malaysia. Datuk Haslina Abdul Hamid, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Mafi berkongsi tentang Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia edisi Sabah. Baik, nanti kita akan bersama untuk berkongsi tentang filem yang dengannya memberikan fenomena kepada Malaysia dan juga mungkin menjadi satu kebanggaan untuk negara. Okay, Fariha dah bersedia untuk bersama? Okey. Saksikan sikit promo ini. Tahu tak tentang kes pembunuhan diorang? Fake. Kalau yang lepas tu, lupakan sajalah. Boleh membunuh kita lah. Kita tak boleh berhenti selagi setiap daripada orang tu masih hidup. Kau faham tak? Kau ingat kepala otak kau ni. Cakap! Kau tahu siapa yang bunuh keluarga kau? Jangan lupa, kau member aku yang paling rapat. Itu dia. Tu dah tadi dia surprise dia muka Fitri, suara aku. Betul dia assistant kan. Terima kasih dia assistant. Dia assistant. Nampaklah kita melengkapi. Sebab kita ada tetamu yang hebat untuk hari ini. Lihat pada trailer pun memang gempak sekali. Fariha nak perkenalkan. Baik, kita perkenalkan. Ini dia barisan kalau tengok muka kalian mereka ni dah popular dah. Popular. Kita nak bersama dengan Adrian Teh. Ini dia tunggak utama. Okey. Dan ada Adrian, mesti ada Hairul. Mesti ya. Dia assistant. Ilustrasi bersama kan? Okey. Selamat Raya. Dan Idil. Idil Zuhri. Saya rasa ini adalah wajah baru dalam filem Adrian Teh. Okay. Tapi dia seorang pelakon yang semua berbakat. Ya, betul. Dia semua berbakat. Macam mana boleh terhasil idea untuk memastikan satu yang nampak berciri international dan dapat respon yang baik daripada pelbagai media? Ya, terima kasih banyak. Actually, sejak tahun 2020, bulan 6, saya mulai ada idea lah nak buat cerita ni. So, sejak masa tu, saya ingin menghasilkan sebuah filem yang lain daripada lain lah. Melainkan daripada bab aksi yang setaraf dengan Wira. Kali ini saya ingin masukkan plot twist yang tak dapat disangka oleh audiens. So dengan harapan audiens akan dapat surprise lah untuk tengok filem tempatan macam ni. Tapi sebelum tu nak tahu juga The Assistant ni cerita pasal apa? The Assistant ni sebenarnya pembantu. Si pembantu. Cerita ni lebih kurang saya yang mainkan peranan sebagai Zafiq, seorang ex-convict yang ketika dalam penjara dapat tahu bahawa keluarga dia dibunuh. Jadi ketika dia keluar dari penjara, dia memang dalam satu misi untuk membalas dendam. Dalam misi membalas dendam itu dia bertemu dengan Feroz yang diperankan oleh Hairul, yang kita sama-sama mencari siapa di belakang pembunuhan keluarga saya. Saya cousin kepada isteri saya. So, tapi memang nampak genre yang biasa ada lakukan lah. Hairul, macam mana? Ni satu watak yang saya tak pernah dapat selama saya. Siapa yang berbeza tu? Banyak aspek kalau nak dikatakan. Dari segi macam kalau saya cakap, saya takut saya spoiler. So, sikit. Dia lain lah daripada yang biasa saya buat. Itu je saya boleh cakap. Sebab kalau ikutkan macam kalau tengok trailer boleh nampak sedikit sebanyak yang perbezaan saya daripada sebelum ni. So yang ini saya ada beberapa benda yang masalah kat hidup saya sebab watak ni ikut saya balik. Dan kejadian ni 2-3 kali jadi sampai saya kat rumah, saya marah anak saya. Sebab terlalu menjiwai? Yes. Saya tak tahu. Terlalu dalam. Terlalu dalam. Okey, Adrian ni sendiri yang pengarah je. Dia bagaimana melihat bila kejadian ini macam berlaku terlalu dalam tu macam mana? Saya tempat telefon dia. Dia kalau Hairul call I tengah malam pukul 12. Dia cakap, Tawin, Feroz ikut saya balik rumah. So pada I ini memang satu petanda yang bagus lah. Maksudnya dia memang menjiwai watak tu dan tapi itu problem juga untuk seorang pelakon sebab you kena categorize you punya watak. Jangan dia bagi dia terlampau ataupun come into your life. Itulah mungkin Hairul first time experience. So dia ambil masa jugalah. Tapi
So I kena ajar dia macam mana you have to cleanse. You kena buat cleansing pada pasal watak tu. Cleansekan watak tu daripada get it out from your body. Hairul banyak eksperimen. Cheryl pula macam mana untuk mempelbagaikan? Sebab mungkin anda ada pengalaman di rantau orang kan. Mungkin eksperimentasi ilmu yang ada tu untuk kalau secara eksperimentasi tidak banyak. Cuma kalau bila saya mendapat naskah daripada Adrian ni, memang kita dah lama berbincang tentang karakter yang diperlukan, apa yang saya perlukan untuk menghasilkan karakter ini. Memang untuk ini memang satu pengalaman yang lain. Ini bukan action film dan ini adalah action film pertama saya. So kita semua pelakon harus menjalani latihan selama lebih 3 bulan. Chemistry macam mana dengan pelakon lain? Saya sangat banyak pelakon ni antara salah satu yang terbaik saya jumpa. Dan dia sangat saya seorang peminat dia. Saya pun peminat Hairul lah. Saya memang peminat dia. So bila dapat bekerjasama saya rasa macam deal. So macam mana kita nak main lah. Dia banyak ajar saya juga. Dia macam Hairul kita buat sini okey lah. So dia sangat-sangat senang dan dia sangat-sangat support saya. Kalau saya injet dia macam bro kau okey tak? Kau okey tak? So dia ada kat belakang saya macam selalunya kalau kita macam kau injet pada muka kau lah. Walaupun kita orang dalam cerita ni kita training 3 bulan. Banyak insiden lah tentang kecederaan yang Hairul alami. Banyak ada few tapi tak seteruk sebelum ni lah. Dan saya respect kepada Idil lah. Dia training 3 bulan, dia jaga makan, jaga badan dan dia dapat menghasilkan cerita ni. Bermaksud kena ada karakter pun fizikal pun penting untuk dapatkan. Betul. Dan Hairul banyak bantu saya lah sebab kita tahu Hairul merupakan pelakon aksi yang paling hebat lah kat Malaysia ni. Saya boleh cakap macam itulah. Dan saya dan Adrian adalah pengarah filem action terbaik di Malaysia. So ini adalah peluang yang sangat baik dan untuk penonton di luar sana memang dah lama lepas geram nak ke pawagam, ini adalah filem anda untuk lepas geram. Kita tahu kalau hasil kerja Adrian ni dia punya filem, Pascal, Wira, Pasal Kau, dia mesti akan ingat apa babak-babak yang akan diingati lah. Sebab dia filem aksi yang mungkin di Malaysia ni sebab tak ramai yang buat kat sini kan. Jadi Adrian sendiri, Adrian ada pelakon-pelakon dia. Kan nampak. Apa yang Adrian nampak dalam diri Adil ni untuk lakonkan dalam filem The Assassin? Actually, first I cast Idil through Zoom meeting. Zoom? Yes. Masa tu MCO. So tak dapat jumpa secara fizikal. So masa tu kami buat Zoom. And then kalau tak silap saya first time Zoom sudah on. Sebab tiap kali bila saya buat casting, saya tengok saya tak tengok IG, saya tak tengok social media punya follower. Saya tengok pasal dia punya personality, dia punya charisma, sama ada dia sesuai kepada watak yang saya tulis dalam skrip. So memang first time jumpa Idil, feeling tak ngam lah. Dah sudah betul. So terus on. So memang pun kali ini pun memang first time saya cast orang watak melalui Zoom dan akhirnya memang ambil dia juga. So Cheryl tak ada Zoom lah. Ini Zoom out. Zoom out. Okey, tapi puas hatilah dengan hasil tengok hari ini. Saya berani cakap tak rugilah beli tiket. Okey. Serius. Kita masa mengejar kita. Jadi kita lari dengan masa. Jadi mungkin kalian boleh hari ini promosikan. Okey, nak promo hari ini. Okey, pada penonton MSI yang menonton, jangan lupa untuk menyaksikan filem The Assistant yang akan mula tayang besok. Tapi hari ini kita ada sneak preview. Ada 5 pawagam yang akan menayangkan filem The Assistant. Jadi ramai-ramai ke pawagam untuk menonton filem yang anda pasti tak akan rugi menonton. Hairul? Okey, saya terus terang cakap ini salah satu gadingan yang mantap. Idil bersama dengan director yang hebat, so pelakon yang hebat. So saya rasa ni filem yang di luar jangkaan korang, yang korang tak pernah tengok sebab dia ada benda yang korang kena tengok setiap scene. Kalau boleh pergilah tandas dulu sebelum nak masuk sini, nak masuk tengok. So jangan lupa saksikan filem Assistant mulai hari ni, dah boleh beli tiket dah. Itu dia. Okay. Adrian? Ya, kami janjikan sebuah filem yang lain daripada lain, bukan saja aksi tapi ada plot cerita yang tidak dapat disangkakan dan saya janji kali ini Hairul punya performance is one of his best dan Idil pun memang sangat-sangat baiklah dalam cerita ini. So sila pergi tengok ke panggung mulai hari ini. Itu dia dikatakan sebagai satu benchmark baru untuk filem Malaysia. Semoga sukses dan memberikan impak kepada industri filem negara. Baik, terima kasih kepada Adrian T, Hairul dan juga Idil Zuhri. Mungkin kali ini kita nak tengok juga apa dia hasilnya. Kata banyak plot twist ni suka. Kalau filem banyak plot twist semua suka. Alhamdulillah. Baik, nanti kita nak bersama dengan fashion pula. Tapi kembali selepas ini untuk MSI memberikan warna untuk anda. Dalam
Malaysia hari ini kita teruskan pengisian ini berkenaan dengan satu isu. Ini boleh kata isu dunia juga. Dunia dalam dunia fashion. Rekaan Zhang Tui diciplak syarikat gergasi. Memang viral menjadi bualan terbangsa. Nak bersama dengan Datuk Zhang Tui yang berada di New USA, York. New York untuk berkongsi tentang isu ini. Dan sebab ia melibatkan nama Malaysia juga kan. Apa reaksi peminat dan juga mungkin respon yang dapat diberikan. Datuk Zhang Tui. Good morning, Datuk. Selamat pagi. Selamat pagi. On. Yeah. Okay. Regarding about this issue, Datuk, maybe we can say like it's a giant company in fashion in the world that has been accused of copying your design, one of your design. So maybe you can, your iconic skyscrapers, your masterpiece. How do you react, Datuk? Well, I think it's a problem, and I'm glad many are calling him out. At the same time, I take it as a compliment to have one of the biggest and most iconic brand in the US, copying a little boy from Kuala Krai, Kelantan, Malaysia. So maybe you could explain about your design, the skyscraper, isn't it? So how do you find when you find that similarity? The similarity about the design. I'm sorry? Maybe you can explain about the similarity of your design that strongly resemble one of your design from 2009, isn't it? Yeah, 2009. It was a New York hand-beaded New York City skyline cape that I designed for spring 2009. It actually was a small fashion show to benefit the Lance Armstrong Foundation to raise money for the cancer survival. And then in fall 2020, I decided to pay tribute to New York, my adopted home, which I named it New York Collection. I decided to pull that particular cape with the New York skyline out to put it on to close a runway show of fall 2020. And ironically, I play Alicia Keys' Empire State of Mind to open my New York Collection in fall 2020. Datuk, any official media statement from your side so far? Yeah. To clarify everything? Datuk? Yeah. Any official media statement from your side? Maybe just to clarify. Well, my official statement is that I'm glad many recognize that's my original work and calling him out for it. At the same time, I take it as a compliment. Only you're only good when someone want to copy you. So any response from them? No response. I'm sure they must be very embarrassed. This is not the first time they're copying my work, but this is the first time they've been called out publicly. And I'm just happy that everyone recognized it and acknowledged that that's one of my original design. Datuk, maybe you have any plan to coming back to Malaysia, maybe for next promotion? Yeah. Yes, very shortly. Once all the COVID restrictions are lifted, I plan to come back and see my mother, my 93 years old mother, and my family and some friends. And I miss Malaysia. It's been over 2 years now since I make it back to Malaysia. Let's hope everything are back to normal as well in Malaysia, which we sort of are in the USA. As soon as everything are lifted, I'll be home to give my beautiful mother a big hug. Itu dia, maybe coming back with new idea, new fantastic idea from Kuala Krai, something new for the world. Maybe. Well, I actually did a Malaysian-inspired collection, a Kelantanese-inspired collection to celebrate my 30th anniversary show, which was 2020. But hopefully someday, maybe we'll do another Malaysian collection, maybe by the majestic skyline of Malaysia. Maybe thank you very much, Datuk. From Kelantan or for the world. Thank you, Datuk Zhang Tui. Thank you very much, Datuk Zhang Tui. Now, I would like to say thank you to all my fellow Malaysian, all my fans there have been so supportive of this controversy. I send all my love.
Thank you, Datuk Zhang Toy. Thank you. Live from USA. Okey, itu dia Datuk Zhang Toy. Perkongsian anak Kelantan yang berjaya, sukses dan karya memang hebat, epik. Apa yang kita bincangkan tadi berkenaan dengan bagaimana salah sebuah syarikat fashion terbesar dunia itu meniru antara desain Datuk Zhang Toy kan rekaannya. Jadi ini walaupun dah banyak kali buat tapi ini untuk pertama kalinya kantoi jugalah kan. Baik, itu dia. Sampai ke hujung daripada kisah tentang terbengkalai sehinggalah pada kisah tentang isu Shipla ini. Semoga menjadikan iktibar dan sebarang kita untuk berkarya ada batasannya. Baik. Jaga diri kalian, jangan lupa untuk menonton MHI esok dengan topiknya inovasi sulaman. Itu dia. Jumpa esok. Assalamualaikum. Jaga diri, bye.